Kenapa kita mengajak supaya umat Islam melihat fiqh yang luas ini? Kerana dunia ini berubah sejak dahulu. Imam-imam itu selepas mereka wafat, mereka mewarisi pengikut, khususnya mazhab yang 4. Dan pengikut itu juga mempunyai ijtihad mereka kena melihat kerana an-nusus mahdudah wal aqdiyah mutajaddidah. Nas-nas itu begitu very limited, tetapi kejadian itu tidak pernah terhad. Ia memerlukan satu ijtihad kesimpulan hukum, melihat hal-hal yang berlaku. Umpamanya, tadi Pak Moderator menyebut tentang zaman COVID solat. Itu memerlukan satu ijtihad semasa itu. Kami di Perlis semasa mengeluarkan pandangan awal boleh menjarakkan sembahyang, first kita tutup masjid Jumaat. Itu ramai kata ternyata sesat sekali apabila menutup masjid. Kemudian menutup masjid sehingga orang beritahu kerja mufti itu mengajak kepada Islam. Ini mufti menutup masjid. Tapi kita istah di Perlis ditutup masjid kerana COVID berada pada puncaknya. Itu satu ijtihad. Salah betul terdedah kepada kita. Tidak menyatakan orang yang menyalahkan kita juga salah. Kerana ia ijtihad. Apa yang kita lihat dalam kerangka itu. Kemudian selepas daripada itu fiqh itu berkembang. Ada orang yang memilih untuk mengikut hanya satu imam. Tidak mau mengikut lebih. Juga tidak salah. Selagi mana ia tidak fanatik. Saya mungkin ingin edarkan, tak tahu di bawah buku cukup mungkin ini. Fanatik mazhab fiqh dan kesannya terhadap pemikiran umat. Ini buku saya yang dah lama. Tapi fanatik itu apa? Fanatik itu bukan mengikut mazhab. Tapi fanatik itu enggan berubah, enggan menerima pandangan yang lain sekalipun ternyata dia pada dirinya sendiri, bukan pada pihak lain, pada dirinya dia jelas bahawasanya dari segi dasar-dasar kalau di Indonesia ataupun dalil-dalilnya ternyata bahawasanya pandangan dalam mazhabnya itu sudah tidak tepat. Tapi oleh kerana saya mazhab ini saya tak akan berubah. Saya bagikan 10 dalil, 200 dalil, tak berubah saya. Kerana saya bukan soal dalil, soal saya tidak mau berubah. Itu fanatik. Dan masalah dengan fanatik ini apabila dia tidak melihat khazanah Islam yang begitu besar untuk dimanfaatkan. Banyak hukum hakam baru kita seperti saya sebut Al-Laits bin Sa'ad tadi. Bank susu umpamanya. Mungkin dalam tarjah. Bank susu. Qaul Al-Laits bin Sa'ad lebih luas. Ataupun qaul lain yang tak mensyaratkan kalau susu itu bank susu ni susu ibu. Kanak-kanak yang bayi yang lahir, sini bayi juga ya. Yang lahir kadang-kadang kekurangan susu ibu. Nak diberi susu jadi di dermanya tabaruk susu kepada hospital, dikumpulnya susu. Sebagian mazhab begitu ketat sehingga nanti jadi anak susuan. Menyebabkan di Malaysia seketika tak dibenarkan kerana takut jadi anak susuan. Biar anak kematian, jangan anak susuan. Kita di Perlis berbincang untuk melihat kaul yang lebih luas dalam hal ini. Hukum pencampuran susu sudah tak diiktiraf lagi sebagai anak susuan, beberapa kali susuan. Dan kalau Al-Laits bin Sa'ad itu, hendaklah disusu secara terus, baru dianggap anak susuan. Maksudnya keluasan fiqh itu membolehkan untuk umat Islam itu sendiri hidup. Tidak meninggalkan dalil, tapi cuba memahami dalil daripada perspektif yang berbeza-beza. Bukan untuk tatabuk ataupun mencari ruang untuk mengelakkan beramal dengan agama. Tapi cuba memahami agama supaya umat itu dapat tetap hidup tapi tidak meninggalkan pemahaman dia pada agama mengikut salah satu daripada kerangka pemahaman agama yang ada. Kerana ia banyak. Boleh dipahami apa yang saya cerita? Kerana sesiapa yang membaca hadis umpamanya,
Nabi menceritakan tentang Dajjal. Dajjal. Ha? Ha. Dalam hadis Muslim, Nabi kata arba'una yauman. Dajjal itu berada di atas dunia ini berapa lama? 40 hari. Yaumun kasana. Ada satu hari, hari Dajjal tu macam dengan 1 tahun. Maksudnya, jam ni kalau pusing berapa kali, tapi 1 hari macam 1 tahun. Nak sampai tengah hari lambatlah setahun, 6 bulan baru sampai tengah hari. Tapi itu hadis. Wa yaumuka syahr, ada 1 hari seperti 1 bulan. Wa yaumuka jum'ah, ada 1 hari seperti 1 minggu. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari lain sama. Tapi saya tertarik dengan sahabat di dalam pemikiran fikih mereka. Apa mereka tanya, ya Rasulullah? Fadzalikal yawm alladhi kasana atakfina fihi salatu yawmin. Wahai Rasulullah, hari yang macam 1 tahun tu cukupkah semayangnya macam 1 hari? Maksudnya kalau panjang 1 tahun, kalau 1 hari 5 kali saja dalam setahun. Tentulah hari itu diukur daripada terbit matahari sehingga terbenam. Tempohnya macam setahun kalau kita kira macam setahun. Adakah cukup 3 bulan lepas semayang subuh? Tetapi Nabi kata la. Uqduru lahu qadrahu. Kamu ukur berdasarkan kadarnya. Mungkin boleh ukur dengan jam. Matahari sudah tak boleh berfungsi lagi. Ini sama kes bagi mereka yang duduk di kutub utara dan selatan yang tidak dapat lihat matahari. Ini sama juga. Fikih yang tak ada pada zaman dulu untuk mereka yang naik ke angkasa. Nanti mungkin daripada sini ada saintis, bila Indonesia berjaya melancarkan roketnya ke bulan, memerlukan hadis ini. Apa yang ingin saya sampaikan, keluasan fiqh itu penting. Dan ketasupan kepada satu hukum kadang-kadang menyusahkan. Saya pergi ke Turki. Dalam mazhab Hanafi, dia tidak boleh jamak. Jamak qasar untuk musafir. Susukar kadang-kadang mereka, melainkan di dalam haji. Haji mereka ada. Jadi, bila mereka daripada Istanbul, mufti dia beritahu, sekarang kita pun kena amal mazhab lain juga.